sampai kepada mereka ilmu yang mereka amalkan dalam solat mereka, dalam puasa mereka, dalam haji mereka, dalam muamalah mereka, dalam munakahat mereka. La yazalun nas bi khairin. Mereka akan sentiasa berada, umat ini akan berada dalam kebaikan. Idza ma atahum ilmuhum. Apa ilmu yang sampai kepada mereka, mereka amalkan ini min qibali akabirihim, daripada orang besar mereka. Mana ilmu mereka disandarkan kepada orang besar dalam agama ini. Daripada siapa? Ini qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qala An-Nawawi, qala Abu Hanifah, qala Ahmad, qala Malik. Okey. Qala Ibn Sirin, sandaran mereka kepada orang besar mereka. Daripada kau ambil ilmu satu generasi. Kalau begitu ilmu mereka diturunkan. Jibril kepada Rasulullah kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in kepada imam para ulama terus sampai kita. Rasulullah sebut, kalau begitu ilmu dalam riwayat ini sebut, kalau begitu ilmu sampai kepada mereka. Ini Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud kata saya. Dia kata, la yazalun nas bi khairin idza ma ata ilmu min qibali akabir. Pada orang besar mereka. Mana agama mereka amalkan agama dengan penuh keharmonian. Tak huru-hara, tak berlaku fitnah dalam masyarakat kita. Tapi dia kata, wa idza ma atahum ilmuhum, tapi ilmu apabila sampai kepada mereka min qibali asaghirihim, daripada orang kerdil mereka. Di mana dia ambil? Aku jumpa di Google. Di mana kau ambil ni? Aku tengok dalam Google. Aku tengok dalam WhatsApp, aku jumpa. Wa idza ma atama ilmu min qibali asaghirihim, orang kerdil mereka, halaku, waktu itu mereka akan berjumpa kebinasaan. Berlaku perpecahan antara mereka. Waktu itu hancur. Wa idza ma atahum min qibali asaghirihim halaku, binasa. Jelas. Sebab di sini disebut wa fi ba'din nusakhi, as-salawatul mafrudatu, salawat yang difardukan. Sebab kalau dia nahu yang pertama ni alias as-salatul mafruḍah disebut apa? Alif lam situ, alif lam lil jinsi. Makna jenis salat fardu. Kalau as-salawatul mafruḍah ni semua salawat yang difardukan. Sebab tu disebut Al-Quran mustahil untuk diterjemahkan. Al-Quran yastahil terjemah. Quran mustahil untuk diterjemahkan. Yang kita sebut terjemah Quran ini apa? Terjemahan kepada sebahagian kecil daripada makna Al-Quran. Terjemahan, kita sebut terjemahan balongan. Quran ini tak boleh diterjemahkan, mustahil diterjemahkan. Yang kita sebut terjemah ni apa? Terjemahan kepada sebahagian pada makna Al-Quran. Sebab tu kalau kita baca Quran, buka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia terjemah apa? Segala puji-pujian. Itu sebahagian makna. Kalau kita buka bahasa Arab, maksudnya alif lam apa? Lil istighraq. Makna, ada lagi makna alif lam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu pujian yang tidak ada sesiapa pun mampu memuji Allah melainkan Allah puji dirinya, hanya milik Allah. Faham tak? Satu pujian disebut apa? Macam Rasulullah sebut dalam doa kita di hujung tahajud. Doa kita tahajud apa kita doa? Apa kita doa? Doa tu tahajud tu apa? Tolong hujung tahajud tu. Okey. La ufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik.
aku tidak mampu memujimu ya Allah seperti engkau memuji dirimu ya Allah. Aku tidak mampu memujimu ya Allah. Allahumma inni as'aluka bimu'afatik, ya Allah aku memohon. Ini penutup selepas kita witir, selesai witir, yang penutup doanya, Allahumma inni a'udzu bimu'afatik min uqubatik, Allahumma inni a'udzu biridhak min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah. Allahumma inni a'udzu biridhak min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah daripada kemurkaanmu ya Allah. Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung ya Allah dengan kemaafanmu ya Allah daripada hukumanmu. Engkau bersifat pemaaf, itu aku mohon ya Allah. Wa a'udzu bika mik, aku berlindung denganmu ya Allah daripadamu. Apa maksudnya? Aku berlindung dengan segala sifat rahmat dan pengasihmu ya Allah daripada sifat kemurkaanmu ya Allah. Okey. La uhsi thana'an 'alaik kama asnaita ala nafsi, sesungguhnya Allah aku tidak mampu mengungkapkan pujian kepadamu ya Allah seperti mana engkau memuji dirimu ya Allah. Jelas tu? Okey. Jadi disebut dengan yang kita sebut terjemahan Al-Quran itu bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan kepada sebahagian makna Al-Quran. Sebab Al-Quran, sebab dia kata tak boleh diterjemahkan, tak mampu diterjemahkan. Kita balik ni. Wa fi ba'dan nusqi as-salawatul mafrudatu khamsun, lima waktu ya. Ini ijma' 5 waktu. Tapi kalau mazhab Hanafi witir bagi dia wajib. Sebab tu kalau kita belajar ilmu usul fiqh, mazhab Hanafi dia bezakan antara fardu dengan wajib. Fardu ini dia kata solat 5 waktu ini fardu. Faham tak? Solat 5 waktu ini fardu. Tapi dia kata apa? Tapi solat witir wajib. Solat 2 hari raya wajib. Sebab Rasulullah tak pernah tinggal. Mazhab Hanafi kita wajib. Kita tak. Kita itu sunat. Sebab tu kalau tengok kalau Pakistan lepas Isyak panjang dia solat. Kadang-kadang terus dia buat witir. Sebab bagi mereka witir tu wajib berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Siapa? Orang Islam lah. Sebab kita ahli Quran. Umat Nabi Muhammad ahli Quran, umat Nabi Musa ahli Taurat, umat Nabi Isa ahlul Injil. Jadi ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, witirlah kamu. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah qad kataba alaikum witr, telah mewajibkan ke atas kamu witir. Sebab tu mazhab Abu Hanifah wajib witir. Mazhab kita tak. Mazhab kita sunat, dan dia sunat yang sangat dituntut. Jadi khamsun ini pada jumhur, pada semua ulama, makna dia yang wajib 5 ni. Sebab tu mazhab kita okey, witir sunat. Tapi ingatlah sunat. Dan witir bagi kita, ingatlah, witir bagi kita sunat bila? Sunat kita solat di hujung malam. Sunat. Sebab Rasulullah sebut apa? Man yakhafu alla yakuma akhir al-laili falyutira awwalahu. Siapa yang takut, man khafa, siapa yang takut alla yakuma akhir al-lail, dia tak boleh bangun di akhir malam nanti, dekat-dekat subuh nanti, falyutir,
awwalahu. Dia witir lepas Isya, dia witir terus. Lepas Isya dia witir terus. Wa man tami'a, sesiapa yang tamak, maknanya dia hendak an yakuma akhiral laili, an yakuma akhiral lail, dia bangun di akhir malam, falyutir akhirahu, dia witirlah di akhir malam. Makna tunggu apa? Sebelum menjelang subuh. Sebab apa? Sebelum menjelang subuh dia buat witir waktu tu. Kenapa? Apa hikmah dia? Fa inna salata akhir laili, kerana apa? Kalau kita solat witir di akhir malam nanti, di hujung sudah, dekat subuh sudah, fa inna salata akhir laili mashhudatun, akan disaksikan. Disaksikan, mana saksi apa? Disaksikan oleh para malaikat malam dan siang. Malaikat malam bersedia untuk naik setelah selesai tugas mereka malam. Malaikat siang sedang turun, bersedia untuk bertugas. Jadi mereka bertemu di penghujung malam sehingga selesai solat subuh. Jelas? Fa inna solat akhir laili masyhudah, kerana solat pada akhir malam disaksikan. Okey. Waktu bulan puasa banyak saya nampak mesej, Ustaz, betulkah Ustaz, kalau kita solat tarawih dengan imam, tiba-tiba selesai 8 rakaat atau 20 rakaat, kita balik rumah sebab kita nak simpan witir di akhir malam. Sebab Rasulullah sebut, ij'alu akhir salatikum bil lail witran, jadikanlah akhir solat kamu pada malam adalah witir. Sebab apa? Dia ganjil kan? Tengok kan? Akhir solat siang apa? Apa akhir solat siang? Solat apa? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Akhir solat malam apa? Witir. Kita boleh buat 3, boleh buat 5, boleh buat 1. Sebab Allah sebut, man ahabba an yutira bi khamsin falif'an, siapa nak buat witir 5 rakaat, buatlah. Man arada an yutira bi thalathin falif'an, siapa nak buat witir 3, buatlah. Man arada an yutira bi wahidin falif'an, siapa hendak witir 1, buatlah. Boleh. Dan paling afdal witir di akhir malam, seperti maghrib di akhir siang. Jadi sebab pada tadi banyak soalan tu, Ustaz, mengapa betul ke Ustaz, kalau kita solat tarawih 8 rakaat kah, 20 rakaat kah, tiba-tiba habis tarawih kita balik rumah sebab nak simpan witir untuk apa? Untuk akhir malam nanti, lepas kita sahur atau sebelum kita sahur. Kalau tidak, tak dapat apa? Tak dapat pahala qiyamul lail. Saya fikir, mengapa jadi begitu? Rupanya silap faham sebuah hadis. Hadisnya bunyi begini. Satu hari, berapa kali Rasulullah SAW salat tarawih dengan sahabat? Yang sabit berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Balong ya? Rasulullah tarawih berapa kali? 3 kali. Qama ma'ana Rasulullah SAW hatta thuluthul laili. Malam pertama, 3 malam saja. 3 malam saja. Kali pertama Rasulullah salat hatta thuluthul laili, sehingga 1/3 malam. 1/3. Mana apa? Sampai lebih kurang jam 11, 12 begitu malam. Kemudian dia tak datang. Datang berikutnya 20, 23, 25, 27. Lebih kurang gitu lah. Nanti Ustaz tunjuk balik. Kemudian yang kali kedua pula, shalla bina Rasulullah SAW hatta nisfal laili. Malam ni kemudian dia solat sehingga 1/2 malam. Separuh malam. Jadi waktu tu sahabat tanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau tanaffalna baqiyatul lailah, ya Rasulullah, tinggal sedikit lagi, alang-alang Rasulullah, bagi sepanjang malam lah kita
solat ni? Ya Rasulullah, kali pertama 1/3, kali kedua separuh malam. Jadi sampai setengah malam sudah. Jadi sahabat kata Rasulullah, ya Rasulullah, law tanaffal ma'ana baqiyatul lailah. Ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, sikit lagi sepanjang malam lah kita solat. Alang-alang sudah. Jadi kita dapat pahala qiyam sepanjang malam. Apa Rasulullah jawab? Ini yang silap faham ni. Apa Rasulullah jawab? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa faka'annama qama al-laila kullah. Innahu, sesungguhnya, innal hal wa sya'nu, sesungguh keadaannya, sesiapa yang berdiri solat bersama imamnya hatta yansarifa, sehingga imam selesai. Solat apa tu? Sebab tu kita kata hadis ini ditafsirkan dengan hadis, bukan hadis ditafsir dengan otak kita. Hadis ditafsir dengan hadis. Hadis mana mentafsirkan hadis ni? Hadis Rasul sebut apa? Man sallal al-isya ma'al imami hatta yansarifa faka'annama qama nisfal laili. Sesiapa yang salat isya bersama imam sehingga imam selesai, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia mendirikan, dia salat separuh malam. Jelas? Wa man sallal al-isya was-subha ma'al imam, sesiapa salat isya dan subuh dengan imam hatta yansarif faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh dengan isya berjemaah dengan imam, seolah-olah dia salat apa? Dia salat sepanjang malam. Sebab tu kalau ulama hadis, kalau kita belajar hadis, dia kata apa? Annahu man qamal imam, siapa yang berdiri solat ai al-subha wal isya, iaitu solat subuh dengan isya, bagaikan dia solat sepanjang malam. Boleh faham tu? Ini maksud hadis tu. Sebab sahabat pertama Pak, Rasulullah solat 1/3 malam. Jadi yang kedua ni sampai separuh malam lebih sudah. Jadi sahabat kata alang-alang lah. Jadi Rasulullah, jangan risau, kamu tetap dapat pahala qiyam sepanjang malam apabila kamu solat isya dan subuh berjemaah dengan imam. Jelas? Jadi yang sunat ini lebihan lagi. Makna kau solat subuh dengan isya berjemaah, kau dapat pahala qiyam sepanjang malam. Kau solat sunat lagi, lebih lagi pada sepanjang malam. Boleh? Itu maksud Rasulullah. Ini tak boleh balik lagi belum solat witir dengan imam. Okey, faham tu? Jelas ya? Sebab Allah sebut ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah terakhir salat kamu pada malam apa? Salat witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadilah salat terakhir kamu pada malam, penutup salat malam kamu witir. Sebab penutup salat siang adalah maghrib. Jelas? Okey. Yajibu kullu minhuma bi awwalil waqti wujuban muwassa'a, dan wajib kullin minha, setiap daripadanya, bi awwalil waqti, pada awal waktu, wujuban muwassa'a, kewajiban yang diluaskan. Mana kewajiban diluaskan? Sebab tu dalam ibadat ni kita kena faham istilah dalam ibadat ni. Solat ini kita sebut ibadah muqayyadah muwassa'ah, terikat dengan bilangan waktu tertentu, cara tertentu, dan muwassa', waktunya diluaskan. Makna zuhur, daripada zuhur sampai asar. Dan dia muqayyadah,
ibadat yang terikat. Tak boleh kita reka-reka. Sebab tu Allah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Takbir seperti mana aku takbir. Fatihah seperti mana aku Fatihah. Duduk seperti mana aku duduk. Berdiri seperti mana aku berdiri. Jangan pandai-pandai mereka-reka. Sebab dia ibadat muqayyadah, ibadat yang terikat. Sebab ibadat ada dua. Satu kita sebut ibadat muqayyadah, terikat. Satu kita sebut ibadah mutlaqah, yang tidak terikat. Contoh, Quran tak terikat. Boleh baca dalam solat, boleh baca luar solat. Zikir tak terikat. Nak zikir 1000 kali ke 1,000,000 kali, zikirlah kalau kau mampu. Sebab dia ibadat yang tidak terikat. Selawat tak terikat. Kalau nak selawat, Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salatlah kamu, sallu alaihi wa taslim, sallu wasallimu taslima. Salat pada dia. Sebab dia ibadat, kita sebut ibadat ghairu muqayyadah, tak terikat dengan bentuk tertentu, tak terikat dengan waktu tertentu. Sebab Allah kata, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat pada Rasul, pada Nabi. Wahai yang beriman, selawatlah kamu padanya dan salamlah kepadanya. Bila? Allah tak sebut. Pada waktu bila? Allah tak sebut. Selawatlah kita. Sebab dia ibadat apa? Muqayyadah. Tapi solat tak? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga solat ini ke atas orang beriman kitaban, kefarduan yang ditentukan waktunya. Jadi dia terikat dengan waktu tertentu. Sedangkan zikir, salawat, dia tak terikat dengan waktu tertentu. Jadi kalau kita faham maksud ibadat ini, taklah sampai jadi apa? Salawat antara apa? Solat tarawih itu bid'ah. Itu orang tak faham tu. Siapa kata bid'ah tak faham. Salawat antara apa? Solat tarawih bid'ah, dia tak faham. Dia kata tak, sebab Rasulullah tak salawat. Rasulullah tak salawat pun. Hadis salawat apa? Okey, kita baca hadis kan. Sebab ini orang tak faham. Dia kata tak boleh tu selawat antara tarawih itu bid'ah. Dia tak faham syariat selawat, dia tak faham mana bid'ah sendiri. Contoh, kita kata Rasulullah sebut apa? Su'ila Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Sayyidina Aisyah tentang salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat malam dia. Dia kata yusalli arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat 4 rakaat. Part pertama dia solat 4 rakaat. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya macam mana indahnya solat Rasulullah, macam mana panjangnya solat Rasulullah 4 rakaat. Dia solat 4 rakaat. La tas'al, jangan kamu tanya antu husna tuli husnihinna wa tulihinna, panjangnya ayat yang dia baca. Mula dia buat 4 rakaat. Kemudian dia berehat. Summa yusalli arba'an. Kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kau tanya panjangnya dan indahnya. Jadi hadis ni daripada hadis Aisyah, makna Rasulullah solat 4 rakaat, dia berhenti. Kemudian dia sambung lagi 4 rakaat. Orang tak faham, dia kata apa? Rasulullah tak selawat pun antara 4 rakaat ni. Jadi mengapa kita pandai selawat? Mengapa kita pandai-pandai selawat? Reka-reka selawat. Tapi yang lucunya, Rasulullah tak selawat. Adakah Rasul buat ceramah antara tarawih? Boleh faham tak? Dia tak mau selawat. Dia kata tak boleh, selawat tu bid'ah. Tapi dia ganti dengan khutbah, ceramah. Rasulullah antara tarawih dia buat ceramah tak? Boleh faham tak? Boleh faham? Rasulullah antara tarawih dia buat ceramah tak? Ada tak? Rasul tak buat.
Dia berehat, dia buat 4, dia berehat, dia sambung lagi 4 yang sangat panjang. Rasul buat ceramah kan? Rasul buat tazkirah kah? Sebab tu kita kata, kau nak selawat, kau nak tazkirah, buatlah. Sebab apa? Sebab tazkirah ini ibadat ghair muqayyadah, tak terikat dengan waktu. Nak selawat, selawatlah. Sebab selawat tak terikat dengan waktu. Allah sebut, wa dzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Quran untuk siapa yang takut janji Allah. Bila masa? Sebab dia tazkirah ni ibadat yang tak terikat dengan waktu. Begitu juga salawat, ibadat yang tak terikat dengan waktu. Di mana kamu senang buatlah. Okey. Jelas belum? Okey, faham tu? Ini kenapa? Faham tu? Okey. Jadi kita sebut sini, kita kata ibadat ni. Sebab tadi kata yajibu kullu minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'a. Wajib pada waktu, kewajipan yang diluaskan. Solat, kewajipan yang diluaskan. Puasa Ramadan, luas tak luas? Ayo. Luas tak luas? Puasa ibadat dia mudayyiqan. Sebab tu puasa Ramadan, kita puasa fardu Ramadan, bolehkah kita gabung dengan solat puasa sunat sekali? Tak boleh. Sebab dia hanya khusus Ramadan untuk puasa Ramadan. Sebab dia panggil ibadah ghaira muwassa'in, yang tak diluaskan untuk ibadat yang lain. Begitu juga haji. Tengah buat haji, Pak Long, kalau buat haji, kita di Mina, bermalam di Mina pada apa? 11, 12, 10, 11, 12 apa? 11, 12, 13 Zulhijjah, mabit di Mina, berada di Mina. Bolehkah tengah-tengah tu kita pergi buat umrah? Pergi Tanaim, pergi Ja'ranah, pergi buat umrah. Tengah-tengah buat haji, waktu apa? Waktu berada di Mina, bermalam di Mina 3 malam tu. Pada aku duduk saja di Mina, dia cerita bagus aku buat umrah. Haji, boleh haji? Pergi lagi buat umrah. Di Mina 3 hari kan? Bercerita saja kan? Kadang-kadang makan-makan, melontar, lepas zuhur baru melontar. Daripada bagus ni, bagus aku pergi apa? Tanaim kah? Pergi Ja'ranah kah? Aku buat apa? Pergi buat umrah. Boleh tak boleh? Anak boleh tak boleh? Tak boleh ha? Sebab haji ghair muwassaq, dia hanya untuk haji saja. Tak boleh kau pandai-pandai pergi masuk apa? Umrah dalamnya tu. Melainkan kita buat haji qiran. Okey. Jelas? Okey, sebab kita sebut dia kata wujuban muwassa'an. Tapi ingatlah dengan syarat kita wajib apa? Kalau kita nak lewat solat, kita mesti apa? Mesti masuk waktu setengah kita tak? Dia mesti wajib terus masuk waktu kita niat kita nak solat. Mungkin kadang-kadang ada hajat menyebabkan kita terpaksa lewatkan solat. Jadi tak dosa kita lewatkan solat. Sebab apa? Sebab kewajipan dia diluaskan. Jelas? Okey, ada soalan sekat ni? Ya Tuan Haji. Ya. Waktu puasa ya? Sebelum subuh, paling akhir. Ya, satu. Okey. Sini sebab Rasulullah SAW dia keluar 3 malam saja keluar. Kali pertama dia solat sampai apa? Sampai 1/3 malam. Kedua sampai 10 malam. Yang ketiga sampai apa? Sampai hatta takhawwafnal falah. Kami takut falah. Mana takut apa? Kami takut tak sempat sahur. Adakah Rasulullah witir dengan sahabat? Sebab tu Rasulullah dia tak keluar lagi, dia kata apa? Sebab dia akhiri dengan sahabat, dia akhiri dengan witir. Sebab tu Rasul sebut dalam sebut, kemudian dia tak keluar kan? Sahabat tunggu dia tak keluar sah. Apa dia sebut? Inni khasyitu. Satu riwayat Satu riwayat, inni khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut difardukan kepada kamu solat tarawih mesti berjemaah.
aku takut kamu nak solat tarawih tak boleh solat bersendirian, mesti berjemaah. Sebab tu aku tak mau. Jadi biarlah aku solat sendirianku. Okey, satu riwayat sebut inni khasyitu, aku ni takut an tuktaba alaikum witra, aku takut difardukan kepada kamu witir. Jelas? Aku takut witir difardu kepada kamu. Ini dalil mazhab Syafi'i bahawa witir tak wajib. Tapi mazhab Abu Hanifah dia pegang tadi. Innallaha qad kata witir. Jelas ya? Makna Rasulullah di witir sebab dia solat sampai dekat habis malam. Jelas itu? Satu je. Yang kedua je tanya, di Mekah mengapa imam terus witir? Okey, imam terus witir. Sebab apa? Sebab kebanyakan makmum apa? Sebab tersebut man khafa alla yaquma, dia takut. Jadi sebab witir lah. Okey, tapi terus 20 rakaat kan? Sekarang dia buat macam mana sekarang? Mekah je. Dulu 20 rakaat kan? Kemudian sambung witir terus. Sekarang macam mana? Sekarang je. Awal dia buat 10 rakaat saja. Nanti tengah malam jam 1 dia bangun balik, baru dia tambah lagi 13 rakaat dengan witir sekali. Sekarang dia buat witir akhir malam sekali. Imam dia solat dulu. Tahun ni. Mana Cikgu Rudi? Dia ada pergi ke? Tahun ni Imam Masjid Haram di Masjid Haram tahun ni dia buat macam mana? Dia buat 10 rakaat dulu. Berhenti. Okey. Kemudian jam 1 nanti baru dia bangun lagi. Sambung jam 1 lagi 13 rakaat dengan witir terus sekali. Jelas je? Jelas tu? Boleh faham tak? Jadi sini kita kata, sebab dia kata witir kalau imam macam tu. Macam kita sekarang. Imam sudahlah solat 8 rakaat. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Start jam 7 apa? Jam 7.30, jam 7.45 habis dah. Kita bulan Ramadan kita buat witir, kita nak buat witir akhir malam. Nah, bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan kita berlomba-lomba ibadat. Sedangkan tuntutan witir di mana? Di akhir malam. Makna? Okey, teruskan sampai akhir malam. Jelas je? Jadi kita kata apa? Nah, sedangkan afdal kita sebut tadi, afdalnya witir di akhir malam. Jelas tu? Okey, sebab hadis ni, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadilah solat terakhir kamu waktu malam sebagai witir. Okey, jadi kita sekarang kan tengah malam terbangun satu malam bulan Ramadan, tak mau buat solat lagi kan? Tak mau buat solat lagi kan? Cukup kalau rakaat tadi. Rakaat pertama apa? Inna a'tainal kautsar. Rakaat kedua apa? Qul huwallahu. Rakaat ketiga lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad. Itu saja, ulang itu saja. Nah, paling-paling 15 minit, paling-paling 20 minit. Solat tarawih 10 minit, ceramah tengah jam. Sedangkan Ramadan ini bulan apa? Kita berlomba beribadat. Jelas ya? Okey. Mana soalannya ni? Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan mengenai saf di luar ruang utama solat, suatu solat Jumaat atau solat ayat, dan ruang solat untuk wanita yang biasanya di bahu atau kiri masjid atau tingkat bawah. Bainah di keadaan sah dikata bersama untuk putus. Okey, ini kalau ni tajuk ni panjang ni. Sebab adakah solat? Okey, contohnya saf sini ya. Okey, luar tak ada saf terputus. Dia tak terputus sekiranya apa? Mesti syarat dia bersambung saf. Boleh faham bersambung saf? Maknanya begini ya. Kita sambung saf. Okey, sebab ini tak kira dalam masjid ni. Okey, ini sambung saf luar pun mesti bersambung saf dalam ni. Makna dia tidak ada jarak antara, ingat ya, bila dinamakan putus saf. Bila dinamakan putus saf, sekiranya jarak, ini mazhab Syafi'i ya. Bila dikatakan berputus saf, sekiranya jarak antara saf, sekiranya jarak antara saf melebihi 3 hasta. Faham tak? Melebihi 3 hasta. Sebab tu jangan jauh sangat imam sini. Tak boleh jauh. Imam tak boleh jauh sangat. Sekiranya melebihi 3 hasta, dinamakan apa? Putus saf. Okey, sama imam ni. Sebab tu jangan letak depan sangat ni. Jangan bagi antara tumit imam dengan tumit makmum sini, jangan lebih pada 3 hasta, sepertinya zaman Rasulullah dulu.
Jangan jauh sangat. Okey, begitu juga antara saf. Kecuali kita panggil musallan nisa, sebab setengah tempat dikhususkan tempat solat untuk perempuan. Sebab Masjid Madinah dia ada musalla ni nisa. Masjidil Haram tak ada. Di Masjidil Haram tidak ada tempat solat perempuan. Cuma dia kena letak gitu saja, letak tanda bergaris tu. Tapi di Masjid Madinah khusus. Dia ada musalla nisa di belakang kubur Nabi, musalla nisa. Jadi itu khusus untuk mereka. Itu tak masalah. Jelas ya? Sebab tu dia kata bila terputus saf, apabila jarak antara saf ini biarpun luar masjid, dia melebihi 3 hasta. Jelas? Jelas tu? Okey, itu dikatakan terputus saf. Ada soalan lagi? Ya, silakan tuan. Apa? Dalam solat sunat? Fardu ya? Ya. 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 Sebab apa? Sekarang contoh. Kita rakaat kedua, kita hanya sujud sekali saja. Rakaat kedua tadi tidak sah. Sebab mana ada sujud sekali? Jadi sebab tu jangan aku lupa sujud kedua tadi, rakaat keempat selepas tahiyat terus sujud sahwi. Tak sah solat tu. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Untuk ganti ketidaksempurnaan pada rakaat yang kedua. Untuk ganti ketidaksempurnaan pada rakaat yang kedua. Jelas tu? Sujud sahwi contoh. Rakaat kedua, rakaat ketiga dia sujud sekali saja. Rakaat keempat. Rakaat keempat jangan duduk tahiyat akhir. Dia tambah lagi jadi rakaat kelima lah. Faham tak? Sebab rakaat kelima ini sebenarnya rakaat keempat untuk ganti apa? Rakaat yang ketiga yang tidak sah. Jadi waktu itulah baru dia sujud sahwi sebelum bagi salam. Jelas? Sebab kena ganti balik. Faham tak? Sebab makna dia rakaat ketiga tadi sebenarnya tidak sah. Tapi solat dia tak batal. Sebab apa? Sebab dia tak sengaja. Asalnya tidak sah sebab dia tinggal rukun. Tapi sah sebab dia tidak sengaja. Jadi dia wajib tambah lagi satu rakaat. Sekiranya dia ingat waktu apa? Waktu di rakaat keempat. Tapi kalau dia contoh rakaat ketiga ya, begini. Rakaat ketiga dia lupa satu kali sujud saja. Allahu Akbar. Aku lupa sekali aku sujud. Bukan cakap betul lah, dengan hati je lah. Kalau cakap betul batal lah. Aku lupa. Okey, turun balik. Tadi naik terus kan? Dia turun balik duduk. Duduk apa? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Okey, kemudian Allahu Akbar. Baru naik balik. Faham tak? Turun balik. Tapi kalau dia ingat hilang, kalau dia ingat waktu apa? Waktu dia sujud Allahu Akbar Rabbighfirli. Rakaat keempat ni lah, rakaat ketiga tadi aku lupa. Nak buat apa sudah? Terus saja Allahu Akbar. Rakaat keempat dengan tahiyat terus sambung rakaat kelima lah. Zahirnya, tapi hakikatnya apa? Untuk tebus rakaat ketiga yang tidak sah, tak sempurna tadi. Jelas tu? Okey. Lepas tu baru dia sujud sah. Lepas tahiyat baru dia sujud apa? Lepas tahiyat baru dia sujud sah. Sahwi. Jelas? Okey. Ada soalan lagi? Okey. Bolehkah yang jamak takdim maghrib dan isyak? Lepas tu dia solat tarawih untuk balik. Okey, soalan dia. Soalan ni, bolehkah dia solat, dia buat maghrib dengan isyak jamak takdim? Makna apa? Dalam maghrib. Dalam maghrib kemudian solat isyak. Sekarang dia tanya, boleh tak boleh dia solat tarawih lepas tu? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Mazhab kita boleh. Kerana waktu tarawih bukan selepas waktu isyak, selepas solat isyak.
indana waktu salat tarawih ba'da salat isya. Waktu salat tarawih selepas salat isya. Mazhab kita boleh salat tarawih. Faham tak? Tapi kalau kita kan dia kata apa? Kalau kita ambil rukhsah sudah. Sebab tu Sayyidina Umar dia tengok orang buat qasar. Buat qasar. Tiba-tiba dia buat solat sunat. Dia isya dia qasar, dia buat solat sunat selepas isya. Apa Sayyidina Umar kata? Lau tanaffalna la atmamna. Kalau kau nak buat solat sunat, kami ni kalau buat solat sunat, nescaya kami solat sempurna dulu. Boleh faham maksudnya? Kalau Sayyidina Umar dia tengok seorang sahabat dia solat qasar. Selepas qasar dia solat qasar, isya buat 2 rakaat. Isya buat 2 rakaat saja, qasar kan? Musafir. Selepas dia qasar, Sayyidina Umar tengok dia buat solat sunat lagi. Sayyidina Umar terus tegur dia. Terus dia kata apa? Lau tanaffalna, maksudnya di sinilah. Kami ini kalau kami solat sunat la atmamna, nescaya kami sempurnakan solat fardu. Makna fardu pun kau ambil, sedangkan asalnya fardu. Itu kau ambil kelonggaran supaya ringan pada kau. Sekarang kau tambah lagi sunat yang tak diwajibkan. Kalau begitu bagus buat fardu bagi 4 rakaat terus. Boleh faham tak? Itu je. Jadi kalau tanya soalan dia, boleh tak boleh sekiranya solat maghrib dengan isya dia apa? Digabungkan? Boleh tak boleh? Solat tarawih waktu maghrib, mazhab kita boleh. Sebab dia kata mazhab kita solat tarawih waktuhu bukan waktu isya, ba'da salatil isya walau jam'an taqdiman, biarpun dijamakkan jamak takdim dengan maghrib. Jelas ada soalan lagi? Cukuplah insya-Allah. Ada lagi? Nantilah ni panjang-panjang juga soalan ni. Nantilah sabar, baru pembukaan ni nantilah. Okey, aqali qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazidah. يا رب لك سلطانك اللهم من الحق حقا وارزقنا اتباعه وللباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم